Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Alhamdulillah kita masih lagi dapat berjumpa dalam siri keempat Reach Your Ambitions talk siri yang keempat ini. Jadi bersama kita pada malam ni Abang Zufar kita. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zufar sihat Alhamdulillah sihat. So sekarang ni work from home ke ataupun kena Sekarang kita orang buat alternate, pagi kena datang, petang tak. Tengok macam tu lah kita orang. Yalah, untuk menjaga SOP. Menjaga SOP. Okey, para pelajar, cikgu yang cikgu kasih sekalian, inilah Abang Zufar kita. Atas nama penuhnya Muhammad Zufar Ahmad Fauzli Ya. Yang akan berkongsilah dengan you all semua bagaimana beliau melalui zaman menduduki SPM, kemudian menunggu result buat apa, adakah bekerja ke ataupun mungkin ambil sesuatu kos kemahiran, dan selepas itu apabila keputusan SPM keluar pada tahun berikutnya dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Tenaga Nasional Universiti Betul. Universiti Tenaga Nasional. Universiti Tenaga Nasional di Bangi di Putrajaya. Putrajaya. Okey. Kawasan besar Unit 10. Unit 10 betul. Unit 10. Cikgu pernah duduklah sana selama 5 hari juga sebab ada kejohanan catur MSSM masa tu. Unit 10 jadi tuan rumah. Okey, alhamdulillah, thank you so much pelajar-pelajar cikgu yang bersama-sama kita pada malam ni. Jadi tanpa melengah masa, sekarang pun dah 8.28. Tak apalah, kita start awal boleh Zufar Boleh. Saya pun slide takut tak sempat je habis cikgu. Banyak nak share ni. Banyak nak share. Saya cuba secepat mungkin lah. Okey. Mungkin sebelum tunjukkan slide tu, cikgu serahkan floor ni pada Zufar. Mungkin kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ni. Nama saya Muhammad Zufar. Jadi saya dulu berkenalan dengan Cikgu Azman melalui Pusat Tuition Akademi Gading. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar di pusat tuition beliau. Dan sekarang beliau ada menjemput saya lah minggu lepas untuk share sedikit pengalaman masa saya belajar dulu di universiti sewaktu saya nak buat persediaan SPM, dan sedikit pasal kerjaya saya lah sekarang. Jadi insyaAllah saya harap perkongsian saya ini dapat bantulah adik-adik untuk dapat beri semangat lah untuk fokus, untuk buat yang terbaik untuk SPM. Okey, so, sambil cikgu accept untuk join kelas atau sesi pada malam ni. Buat pengetahuan Zufar, kita memang waktu PKP ataupun sekarang ni, especially di Selangor, KL, kita sekarang ni adalah PKPD Jadi alhamdulillah kelas-kelas dapat kita jalankan secara PDPR. Jadi kalau ikutkan ada, tak semestinya daripada Selangor, ada beberapa negeri pun ada sertai kelas kita ni. Jadi kita lihat inilah semangat juang yang tinggi di kalangan calon-calon SPM 2021 yang cikgu percaya mereka ini cekal dan bersemangat untuk memastikan SPM yang bakal mereka duduki pada Mac 2022 nanti akan menjadi satu sejarah yang terbaik, sejarah yang amat penting, kerana cikgu selalu sebut SPM ini adalah pasport ataupun sijil yang akan memberikan orang kata laluan sama ada pergi ke bidang-bidang seterusnya dan sebagainya. Jadi tanpa melengah masa, cikgu terus jemput
Abang Zulfan kita untuk berkongsi pengalaman beliau waktu melalui SPM, waktu belajar, dan apakah tips-tips ataupun mungkin dari segi kata-kata semangat untuk memastikan calon-calon SPM 2021 ini supaya terus cekal bersemangat, momentum yang tinggi dan sentiasa positif walaupun jua keadaan mehnah, cabaran, ranjau yang akan mereka lalui, insyaAllah. Jadi InsyaAllah. mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni akan memberi impak dan orang kata panduan kepada pelajar-pelajar semua. Okey, silakan Abang Zulfan kita. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okay. So, Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Jadi, pada malam ni, insyaAllah saya kongsikanlah 4 perkara yang saya dah tulis dekat sini. Yang pertama, kejayaan saya sebagai jurutera. Saya seorang engineer sekarang. Yang kedua, pengalaman sewaktu saya di universiti dulu. Yang ketiga, persediaan saya sewaktu SPM, apa yang saya buat lah sewaktu tu. Yang keempat, nasihat-nasihat kepada pelajar yang akan duduki SPM pada tahun hadapan kan. Okay, jadi yang pertama kejayaan saya seorang engineer. Jadi saya bekerja di System Air yang merupakan syarikat berasal dari Sweden. Jadi syarikat ni dia hasilkan produk ventilasi. Jadi yang anda boleh tengok dekat sini, dia bukan buat kipas dekat rumah tu, tapi dia buat kipas berkuasa besar yang digunakan untuk bangunan-bangunan dalam terowong. Jadi syarikat saya menghasilkan tu dan kita orang sediakan produk macam tu untuk kegunaan awam lah. Jadi jawatan saya sekarang ialah Research and Development Engineer dan bekerja sudah hampir 2 tahun dah lah di syarikat ni yang terletak di Sungai Buloh, Malaysia. Okey, jadi beberapa tugasan yang saya nak tunjuk lah antara perkara yang saya buat seperti lukisan kejuruteraan. Jadi sebagai seorang engineer kita akan lalui lah semua benda ni. Kita dapat pelanggan minta dia nak jenis macam mana kipas, jadi kita akan design. Tengok kat dalam ni ada motor dia, kipas dia, casing. Jadi kita kena gunakan ilmu-ilmu matematik apa semua untuk lukis. Dan setelah kita buat lukisan, kita uji dia dekat makmal, nak tengok kekuatan angin. Dan selepas dah confirm angin dia cukup kuat untuk aplikasi di bangunan dan sebagainya, kita buat simulasi. Jadi ini simulasi yang adik-adik boleh tengok. Kita ada software yang kita pakai dekat syarikat. Jadi simulasi ni sebenarnya ialah basement parking lah. Jadi yang dekat sini merah ni kawasan kipas angin keluar dekat sini. Jadi ni menunjukkan skala warna ni menunjukkan kekuatan angin. Jadi kat merah ni paling kuat angin lah. Jadi keseluruhan basement parking ni dia menunjukkan macam mana pergerakan udara tu beredar dalam basement parking. Jadi ni antara tugas-tugas lah saya sebagai seorang engineer di syarikat sekarang. Okay. Jadi tak berapa banyak untuk kerjaya, jadi saya nak teruskan pengalaman di universiti sebab adik-adik pun mesti dah ada target-target universiti apa nak masuk dan sebagainya kan. Jadi saya nak cerita pengalaman saya lah. Jadi saya rasa yang terbaik ialah saya tunjuk gambar. Saya ada banyak gambar. Saya harap adik-adik boleh bertabahlah tengok gambar yang banyak saya akan share. Jadi saya belajar di Uniten yang terletak di Putrajaya. So jurusan yang saya ambil dulu master in mechanical dan bachelor degree in engineering. Jadi saya hampir 7 tahun di Uniten untuk habiskan kedua-dua jurusan ni. Okay, jadi saya nak tunjuk pengalaman-pengalaman saya sepanjang program dulu dekat universiti dekat adik-adik. Jadi adik-adik boleh tengok dekat sini. Ni sewaktu orientasi. Ni pada tahun pertama. Masa orientasi kemasukan pelajar. Lepas tu dalam kelas pun ini rakan-rakan saya lah. Masa dulu kita orang buat kimia test dan berpeluang untuk pergi lawatan ke Pusat Nuklear Malaysia. Jadi dekat universiti ni memang banyak
pengalaman yang saya tiba banyak 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 perkara yang belajar, banyak exposure, sangat seronok. Universiti ialah salah satu fasa yang saya nak share kat adik-adik, memang sangat seronok lah. Lepas tu yang ni saya pergi ke India, saya berpeluang untuk pergi ke India sewaktu saya buat master dulu. Jadi kita orang buat research collaboration waktu tu. Jadi dapatlah berkenalan dengan kawan-kawan daripada India. Masa tu saya pergi bulan puasa. So memang penat jugalah sebab diorang Hindu, diorang penganut agama Hindu. Jadi diorang memang tak makan daging dan sebagainya. Jadi sebulan tu memang makan roti saja masa bulan puasa dekat sana. Dan saya nak tunjuk kat adik-adik pada tahun pertama, ini dulu jadual kelas saya. So dekat bawah ni jadual kelas lah. Saya nak tunjukkan betapa jadual kelas saya ni ada 8 subjek. Jadi dalam 8 subjek ni nak tunjuk kat adik-adik Monday to Saturday ni kita ada banyak masa kosong. Jadi adik-adik boleh tengok ada banyak masa kosong. Jadi masa universiti sebenarnya masa kita sangat banyak. Jadi kita kena pandai aturkan masa lah masa universiti. Sebab kalau kita tak pandai aturkan masa, memang boleh kecundang jugalah. Result teruk dan sebagainya. Ada masalah untuk teruskan lah, nak habiskan hingga ke tahun keempat. Okay, jadi yang ni pula, saya nak tunjuk tahun keempat lagi lenggang. So, bila dah masuk tahun-tahun akhir, jadual kita dah tak banyak. Jadi kita ada banyak sangat masa. Jadi sewaktu ni kita boleh pergi banyak program untuk pergi career fair, untuk persediaan untuk masuk ke alam pekerjaan pula. Okay. Jadi masa universiti juga kita akan jumpa rakan-rakan dari pelbagai negara. And mungkin sekarang masa sekolah kita ada pelbagai kaum, Cina, Melayu dan India. Tapi bila kita masuk universiti, pelajar-pelajar yang dari luar negara, dari Arab, dari Eropah, dari Amerika, semua kemungkinan kita ada peluang untuk berjumpa dan berkawan dengan mereka. So, satu peluang dengan satu experience yang barulah. Kita ada rakan yang barulah daripada negara-negara yang lain. Macam saya dulu engineering. Jadi, sewaktu belajar dulu akan ada competition design lah. Jadi masa tu saya design, kita orang bawa satu design untuk competition ni, di mana kita orang reka troli yang boleh bergerak guna hoverboard. Jadi ini antara design yang luar daripada normal lah yang kita orang buat dahulu, di mana kita orang design lah dekat college mechanical sewaktu tu. And then selepas habis 4 tahun belajar degree, dapatlah convocation. Alhamdulillah saya tamat dengan pada waktunya dengan rakan-rakan saya lah semua. Jadi pengalaman yang sangat menarik lah masa universiti. Okay, saya nak tunjuk jugalah ini contoh dekat dalam kelas lah. Dekat universiti dia agak berbeza sikit. Kelas dia a bit relax, tak macam kat sekolah. Pensyarah pun sempoi. Memang kalau kita tak nak datang kelas ke apa, dia tak kisah. Tapi itulah bahayanya, kita kena disiplin lah. So ini lah contoh-contoh macam saya belajar engineering, kita orang belajar production, kita orang belajar planning, macam mana planning dan control untuk production, ni vibration. Okay, ni saya nak tunjuklah gambar-gambar yang saya tangkap dulu lah sewaktu saya belajar ni. And then sewaktu dulu kita kena, bila di universiti kita wajib buat latihan industri. So latihan industri selama 3 bulan. Ada universiti lain mungkin berbeza bulan dia. Jadi dulu saya alhamdulillah dapat diterima oleh Petronas untuk melanjutkan internship lah. Dia panggil internship kalau ada adik kena dengar. Jadi saya buat selama 3 bulan kat Petronas dan berpeluang lah masa tu pergi ke Johor, tengok diorang punya operation, macam mana dia pump gas untuk bawah tanah, gas bawah tanah
dari Johor sampailah ke utara, ke Perlis. Jadi dia tunjuklah apa turbine dia pakai. Jadi menarik lah. Banyak pengalaman berkenalan dengan pekerja-pekerja yang bertaraf dunia dekat dalam Petronas. Okay, yang belah kanan ni pula final year project. So final year project ni memang projek yang terakhir yang setiap individu yang masuk dalam universiti kena buat, kena lalui. Dia memang wajib lah. So sewaktu saya dulu buat final year project, inilah tajuk, dia panggil thesis. Jadi tajuk thesis saya, energy harvesting using L-shaped piezoelectric. Jadi saya menjana tenaga, maksudnya menjana tenaga melalui getaran. So inilah benda hitam ni, itu piezoelectric. Dia boleh jana tenaga bila kita apply vibration dekat alat ni. Jadi alhamdulillah waktu tu uh, pasukan saya dapatlah anugerah projek yang terbaik, dan ni merupakan saya punya supervisor lah yang membantu kita orang dalam projek. Okay, so dekat universiti juga bukan hanya belajar sajalah. Adik-adik boleh buat macam-macam lagi. Ada banyak benda yang adik-adik boleh buat sebab adik-adik akan ada banyak masa. Memang saya tak tipu lah. Jadi saya penuhkan masa saya dengan buat aktiviti kurikulum. So macam dulu saya berminat nak masuk muzik tradisional. So saya masuklah persembahan, gamelan. Jadi dia ada banyak lah. Macam saya masuk tradisional. Ada yang modern, ada yang masuk live band. Sebab di universiti ni dia punya peralatan, fasiliti lengkap ya. Jadi bila kita masuk nanti universiti, kita pastikan kita fully utilize lah dia punya fasiliti tu dengan sebaik mungkin. Apa peluang yang ada kita gunakan dengan sebaiknya. Jadi semua memang percuma lah, semua ditaja. Kita cuma kita nak dengan tak nak je. Kita kena rajin lah, kita kena cabar diri, ambil experience. Dan saya ada kendalikan juga, saya join persatuan kelompok. Masa ni ada pelajar-pelajar yang baru masuk. Jadi saya pun salah satu komiti lah yang menguruskan pelajar-pelajar yang baru masuk. Kita orang bagi diorang, kita orang buat kontes, bagi diorang selesa lah untuk menetap di universiti. Saya pun ada masuk persatuan keusahawanan. Jadi ni rakan-rakan saya dulu. Kita orang dapat diberikan satu bilik ni. Jadi kita orang buat printing service masa tu. So alhamdulillah lah, printing service ni memang beroperasi sampailah ke akhir tahun keempat lah. Maksudnya sepanjang saya degree. And then macam saya memang seorang ahli sukan. Saya memang suka bersukan. Jadi memang inilah saya punya pengalaman, saya punya memory yang saya sangat rindu lah. Dapat pergi macam-macam, pergi negeri sini, negeri situ, dapat jumpa dengan pelari pecut negara. So memang seronok lah. Satu pengalaman yang sangat seronok lah. And then okay, ni pula, ini alhamdulillah lah saya diberi rezeki untuk pergi merancung dengan rakan-rakan saya. Jadi saya pun syorkan lah adik-adik jika ada rezeki, pergilah. Macam saya dulu, tahun pertama, tahun kedua memang tak ada duit lah. Jadi kita kumpul duit dulu masa tahun pertama, tahun kedua. Jadi gambar-gambar ni gambar saya pergi melancong dululah masa tahun ketiga dengan tahun keempat di universiti. Jadi saya pergi melawat pun rakan-rakan yang belajar di luar negara lah. Ini semua rakan-rakan saya. Jadi kalau ada rezeki, pergilah. Memang di universiti ni adik-adik akan ada banyak masa. Jadi gunakanlah masa tu dengan betul. Uh, Fully utilize your time dekat universiti lah. Ada 4 tahun kan. And then macam saya syorkan lah, pergilah merantau, tengok negara orang, kenal, dapat rasa macam mana negara, apa perbezaan negara di luar sana dengan negara kita. Okay, open our mind, open your eyes, and then explore lah. Dan insyaAllah lah, siapa yang betul-betul dapat skor SPM dengan baik, insyaAllah mungkin adik-adik pun dapat belajar kat luar negara. Macam ni, rakan saya di UK, dia belajar dekat LSE, London School of Economics. So ini scholar bank negara lah. Dia memang salah seorang yang pandai jugalah. Okay. Okay, yang ketiga lah, saya nak share macam mana saya
buat persediaan sewaktu SPM dahulu lah. So macam saya ada tiga lah. Ada yang pertama sekali, saya kawan dengan rakan yang pandai. Ini memang betul lah. Our environment shape who we are. Sebab sewaktu saya SPM dulu, masa saya sekolah, saya memang kuat bersukan juga. Saya suka berkawan dengan orang yang bersukan. Saya jarang kawan dengan orang yang uh, lebih pandai lah. Maksudnya saya bukan seorang yang pandai sangat. Tapi bila sewaktu dah dekat dengan SPM ni, bila saya berkawan dengan orang-orang yang pandai, saya secara tak langsung ubah mindset saya. Saya macam uh, saya macam step up. Saya step myself up untuk jadi macam kawan-kawan saya yang pandai ni juga. Jadi saya nak kata dekat sini, kawan kita sangat penting. Okay? Jadi adik-adik pun kalau contoh, bukan kita patut putuskan dengan kawan-kawan lama kita, tapi kita cari kawan-kawan yang pandai, kita berkawanlah dengan mereka. Uh, and then kalau dulu macam selalu main game dengan kawan-kawan yang suka main game je, kita ubahlah benda tu. Okay? So mungkin sekarang dalam PDPR atau PKP kita tak boleh nak berjumpa dengan kawan-kawan, mungkin kita boleh set online discussion lah dengan rakan-rakan untuk belajar bersama-sama ke pada waktu malam dan sebagainya. And then yang kedua, dulu saya memang sangat banyak hadir kelas tuition lah, dengan kelas secara berkumpulan ataupun bersendirian. Memang kelas tuition ni banyaklah membantu saya, sebab di sekolah pun dulu saya banyak tinggal kelas sebab saya banyak bersukan. Jadi kelas-kelas yang saya tinggal tu saya dapat pick up balik lah dekat kelas tuition apa semua. So macam dulu pun saya akan kumpul lah soalan yang saya tak faham. Bila dah dekat SPM tu, kumpul soalan yang korang tak faham semua, and then tanya cikgu. Jangan malu lah tanya cikgu, tanya je apa benda yang kita tak faham. Cikgu lagi suka bila kita tanya dia, and then dia dapat tolong kita pun faham. Cikgu sangat suka. Korang pun akan happy lah bila korang faham benda tu. And then macam saya dulu, saya siapkan latihan lah. Banyak latihan yang cikgu beri, memang saya siapkan. Syarat maths dulu, untuk pengetahuan adik-adik, adik-adik semua, saya tak pernah dapat A langsung. Saya tak pernah, bukan dapat A, saya tak pernah pass at maths saya sehingga uh, sehingga trial SPM. Okay, saya nak cakapkan saya pulun betul-betul. Saya belajar dengan kawan, dengan cikgu apa semua. SPM, Alhamdulillah saya dapat A. So saya nak cakap yang saya banyak buat latihan lah. Saya nak cakap jangan give up lah. Maksudnya even dah trial pun jangan give up. Masih ada selagi ada masa, korang push sehabis mungkin. Memang every minutes tu make a difference. Okay, jangan pernah give up. Itu je. Okay. And then yang ketiga, saya nak bagi tahu dulu saya ubahlah lifestyle saya. Macam dulu, saya banyak main game, tengok TV, saya kuat bersukan, saya banyak tak datang kelas, saya banyak keluar untuk mewakili sekolah kan. Jadi masa tu memang banyak tinggal kelas apa semua, tapi dah semakin dekat dengan SPM, saya dah mula kurangkan lah aktiviti-aktiviti tu, dan saya ada pada satu masa tu saya totally 100% change, sebab uh, saya rasa tak boleh nak score lah kalau saya teruskan dengan lifestyle macam ni. Ini cara saya lah, tak semestinya adik-adik perlu ikut, tapi kalau siapa yang adik-adik yang asyik main game je, kena ubah lah. Selalu tengok TV je, kena ubah, kena gantikan lah dengan buat latihan, ulang kaji. Okay, kalau malam-malam tu 1 jam, 2 jam asyik main game je, kena ubah dah lah. Macam dulu pun saya buat macam tu. So benda ni, habit ni benda yang sangat powerful lah. Okay, jadi korang start je study, and then teruskan habit tu konsisten. Dia akan jadi compounding lah. Maksudnya jangan berhentilah. Lifestyle ni sangat penting dengan habit ya. Okay, ini yang terakhir lah, saya nak bagi tips-tips dengan nasihat lah kepada pelajar-pelajar SPM pada tahun ini. Okay, yang pertama sekali lah, awak kena, adik-adik semua kena tahulah kenapa, matlamat yang jelas lah kenapa kita nak score SPM ni. Okay,
So mengikut bagi saya lah, pendapat saya kenapa adik-adik perlu skor, sebab SPM ni memang sangat-sangat penting lah. Memang saya pun akui lah, sebab saya pun dulu dah lalui SPM ni. Memang SPM akan menentukan kita di masa depan macam mana. SPM ni bukanlah segala-galanya, tapi SPM ni akan buka banyak peluang untuk adik-adik untuk sambung universiti di peringkat dalam ataupun luar negara. Okay, so dia akan menentukan banyak dekat situ, sebab adik-adik perlu aware yang sekarang ni uh, banyak syarikat-syarikat macam bukan syarikat, banyak scholarship macam MARA apa semua pun dah kurang. Okay, so waktu saya belajar dulu pun MARA dah banyak tak support untuk scholarship darjaan untuk pelajar-pelajar. Jadi and then dengan ramai pelajar yang sangat pandai apa semua sekarang, jadi untuk masuk universiti tu dengan tajaan memang challenging, memang sangat kompetitif. Jadi adik belajarlah betul-betul untuk dapat tajaan, and insyaAllah kalau dapat kita boleh maksudnya adik-adik boleh lanjut ke luar negara lah. Memang itu yang terbaik lah. Memang sangat penting lah SPM ni. Okay. And then bukan tu sajalah SPM, tujuan kita SPM ni untuk jadi insan yang berilmu jugalah. Okay. Jadi educated person. Kita bukan belajar ni pun ada matlamat lain jugalah untuk jadikan kita educated person, orang yang luas pengetahuan. Dan kalau adik-adik nak tahu, bila kita orang yang educated ni, dia punya sikap dia berbeza dengan orang yang tak educated. Jadi the way dia cerminkan diri dia, mentality dia, cara dia react dengan dalam interaksi, cara dia bawa diri dia dalam masyarakat dan keluarga sangat berbeza. Okay, jadi adik yang pertama sekali itulah, adik-adik semua set matlamat yang jelas kenapa nak score SPM ni. Okay, bagi saya point number 1 itulah untuk buka peluang adik-adik dapat scholarship dan dapat lanjutkan pelajaran dekat universiti yang baik. Okay. Okay, so bila dah set matlamat yang jelas, dah ada matlamat yang jelas dalam diri tu, yang kedua, okay. Memang kadang-kadang kita dalam harian kita akan rasa demotivate, kita rasa hilang semangat nak belajar. Even saya pun bukan dululah masa belajar, sampai sekarang pun kita memang akan ada kadang-kadang rasa demotivate. So apa yang saya buat lah, saya akan buat to-do list. Okay, inilah to-do list, contoh to-do list kat belah kanan ni kan. Okay, apa adik-adik buat? Adik-adik tulis, ni short term untuk short term. Saya harap semua take note lah benda ni bagi saya sangat membantu saya lah. Saya harap adik-adik dapat cuba dan applykan dekat diri masing-masing. So adik-adik buat to-do list untuk setiap hari. Okay, so contoh hari ni contoh adik-adik nak belajar chapter 1 matematik, so tulis kat situ. Adik-adik nak pergi jogging 30 minit, tulis. Nak masak, tulis. Nak tolong ibu, tulis. Nak solat tahajud, tulis. Okay, so bila adik dah tulis, janganlah tulis terlampau banyak. Pastikan adik-adik tulis benda yang boleh capai dalam satu hari tu. Okay, jadi bila adik-adik dah tulis tadi, contoh bila adik-adik dah buat dan tik semua berjaya, selepas tu adik-adik akan rasa motivated balik. Kalau tak percaya, adik-adik buatlah. Okay, itu untuk short term So itu untuk harian. Okay, yang short term ni adik-adik buat setiap hari lah. Maksudnya contoh hari ni nak buat apa, esok pun buat lagi to-do list yang baru, lusa pun buat sama juga. Buat setiap hari sampailah hari SPM. Jangan tinggal benda ni. And then yang kedua ialah long term plan. Okay, long term plan ni adik-adik dah kena tahulah. Kita ada Januari sampai Disember, Isnin sampai Ahad, dan kita ada 24 jam. Jadi adik-adik sendiri tahu SPM bila, apa matlamat adik pada tahun depan March kan. So dah rancang dari awal-awal. Okay, ini bulan Julai. Jadi bulan ni apa rancangan adik-adik nak buat? Bulan Ogos apa rancangan dia? September apa? So tulis. Pastikan yang ni penting adik-adik tulis setiap bulan apa objektif goal nak selesaikan dalam bulan ni. Sehinggalah SPM. Okay, so ni long term lah. And then yang short term adik-adik buat ni tadi, kenalah match dengan long term plan ni. Okay, jadi itulah nasihat saya lah.
Okay, sangat penting lah take note untuk to-do list ni. Okay, so yang ketiga, kekal produktif lah. Okay, ada beza lah orang yang produktif dengan orang yang sibuk lah. Orang yang sibuk ni dia buat kerja cara yang tak smart lah. Dia bekerja je dari pagi sampai ke malam. Okay, jadi bila kita buat macam tu, contoh macam kita study je dari pagi pukul 8 sampai 8 malam tak berhenti-berhenti. Kita tak elok sangat lah, tak recommended buat macam tu. Jadi untuk kekal produktif kita kena allocate time kita. Kita kena ada masa untuk beriadah, untuk jogging, untuk kecergasan badan kita lah. Memang luangkanlah masa, memang saya tertipu lah, saya pun buat juga dalam sehari 30 minit pun cukup. Sebab bila berjaya buat ni, adik-adik akan rasa macam motivated, rasa lebih cergas lah badan. Okay, and then bangun awal pagi, jaga pemakanan yang sihat. Jaga pemakanan pun sangat penting. You are what you eat, orang cakap. Jadi kalau asyik makan junk food, makan benda-benda yang tak sihat, benda yang high salt apa semua, memang akan effect kita punya pembelajaran. Okay, yang ketiga untuk yang Muslim, banyakkan bersolat. Yang non-Muslim pun banyak pray to your God, everything, and uh, kuatkan kita punya ni lah relationship dengan Tuhan. Okay, baca Quran untuk yang Muslim lah. Okay, banyakkan bersolat, jaga solat 5 waktu tu memang penting lah. Okay, siapa yang jaga solat, insyaAllah yang lain semua terjaga. Okay, and then last kali ni kekalkan momentum. Okay, so kalau yang adik-adik buat ni seminggu je, habis tak buat dah lepas minggu depan, so tak guna juga. Jadi perlu kekal konsisten. Konsisten tu pun key juga, sangat penting. So bila dah konsisten, dah dapat momentum, dah nampak rentak, kekalkan momentum tu. Jadikan dia habit. Okay, jadikan dia habit. Itu ada power of habit, sangat powerful lah. Okay, and then cabar diri lebih dari kemampuan. Okay, so yang ni pun satu benda yang kita ramai tak suka lah. Kita tak suka kepada perubahan. Kita manusia memang macam tu. Kita suka duduk dalam comfort zone. Okay, jadi saya nak adik-adik cabar diri, keluar dari comfort zone, buat benda yang adik-adik tak pernah buat. Okay, so contoh-contoh lah kalau dalam untuk pelajaran lah. Kita tengok macam contoh adik-adik buat soalan matematik, selalu 10 soalan 10 minit je buat. Tapi sekarang cabar diri sendiri, buat 10 soalan dalam 5 minit. Ini contoh lah. Okay? Tapi maksudnya benda ni boleh diaplikasikan dalam banyak perkara lah. Okay? Macam contohnya, dulu adik-adik takut nak buat soalan at maths sebab susah sangat. Cabar diri, walaupun tak ni, cabar diri. Buat benda yang adik-adik tak pernah buat. Okay? So quote ni, yang kat belah kanan ni, do something you never done before to get somewhere you never been before. So maksud dia, adik-adik kena buat perkara yang adik-adik tak pernah buat untuk capai dekat mana adik-adik yang tak pernah capai sebelum ni. So kalau kita nak capai sesuatu yang kita tak pernah capai, kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Okay? So kalau sebelum ni adik-adik tak pernah belajar 2 jam setiap malam, sebelum ni malam-malam main game je ke, so kena ubah lah. Kena ubah benda tu. Bila adik-adik ubah benda tu, memang secara ni dia akan effect, dia akan bagi result yang bagus lah untuk diri kita masa SPM nanti. Okay, alright, yang terakhir, usaha dan tawakal. So usaha ni macam saya cerita tadi lah, saya dulu at maths tak pernah pass pun, memang gagal sampai trial. So nak cakap pasal usaha ni, usahalah sehabis mungkin, sampailah last minute tu pun usahalah. Dah sampai waktu, dah duduk dekat exam hall tu, barulah tawakal. Okay, sebelum tu kalau boleh usahalah sebaik mungkin, jangan give up. Okay, jangan give up, usaha. Dah duduk dekat dewan exam, dah tulis, time tu tawakal dan buat yang sebaik mungkin lah. Okay, jadi itulah perkongsian daripada saya lah untuk adik-adik semua malam ni. Zulfan ada soalan ni, tapi kita ada dalam 2-3 minit saja. Okay. Dekat chat ni ada tanya biasa waktu yang senang masuk belajar. Oh, maksudnya waktu yang pengalaman terbaik. Zulfan, waktu apa yang senang untuk adapt apa yang kita belajar. Okay.
Macam saya dulu, saya lebih gemar belajar pada waktu pagi lah kalau saya lah. Sebab dia berbeza ikut individu. Ada yang kawan-kawan saya yang jenis suka stay up tengah-tengah pagi belajar, ada yang tengah-tengah malam. Jadi yang terbaiknya pagi-pagi lah. Lepas subuh kita dah bangun tu segar, kita punya otak indah semua, dah breakfast sikit, kita terus study. Okay, sebaiknya macam tu. Tu waktu yang Abang terbaik lah. Zulfa ambil lukisan kejuruteraan ke dulu time SPM? Ada ambil lukisan kejuruteraan ke? Tak ada. Ada sekolah? Saya tak ada. Oh, tak ambil. Saya dulu science stream masa SPM tu. Ada soalan universiti apa yang terbaik untuk master apa ni Mac Engineering di India tu? Selalu kawan cakap Australia lebih banyak universiti terbaik lah. Okey. Baik, yang India sebenarnya masa saya bukan buat master di India. Saya buat master di Universiti Tenaga Nasional, tapi saya pergi India tu untuk buat research collaboration dengan universiti sana. Jadi saya pergi sana untuk jalankan saya punya eksperimen. Jadi diorang bantulah kita orang buat research collaboration. Saya publish paper dengan collaboration dengan diorang dekat Malaysia. Itu saya buat lah. Okey, akhir sekali sebelum kita tamatkan siri yang keempat ini, so terima kasih lah cikgu bagi pihak Akimi Gading dan juga program DAJ ni, Dana Mahajariah pada Muhammad Zulfa atas perkongsian kita pada malam ni. Jadi kata-kata akhir Zulfa kepada adik-adik atau calon SPM 2021 ni, apa kata-kata semangat kepada mereka? Kata-kata akhir kepada adik itulah yang nasihat-nasihat yang saya tunjuk tadi tu, make sure saya harap semua take note lah. Okay? Benda tu saya harap semua cuba. Okay? Saya cabar adik-adik yang datang pada malam ni, cuba take note, buat minggu depan dan kekal yang konsistensi, insyaAllah adik-adik boleh berjaya. Saya doakan semua pelajar SPM tahun ni berjaya, dapat result yang bagus dan insyaAllah dapat diterimalah dalam universiti yang baik nanti pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Zulfa dan kepada pelajar-pelajar semua, terima kasih kerana meluangkan masa untuk sesi pada malam ni. InsyaAllah untuk minggu akan datang cikgu akan jemput seorang pensyarah daripada Universiti Teknikal Melaka Malaysia yang akan berkongsi peluang pengajian dalam sains komputer dan teknologi maklumat, dan juga pensyarah ini akan berceritakan tentang masa depan dunia ICT dan bercakap tentang revolusi 4.0 because that time adalah zaman you all yang akan mencipta banyak lagi peluang kerana ini zaman yang kita katakan IoT, Internet of Things, revolusi 4.0, 5G dan sebagainya. Jadi insyaAllah minggu depan hari Selasa waktu yang sama 8.30 pastikan masuk awal untuk bersama dengan seorang pensyarah daripada Universiti Teknikal Melaka Malaysia. Okey, terima kasih semua. Cikgu serahkan sesi ini pada Cikgu Abdul Rahman untuk kelas bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar yang lain mungkin tingkatan 3 atau 4 boleh masuk ke kelas masing-masing lah yang akan cikgu akan aktifkan sebentar saja lagi. Okey, Abang Zulfa kita terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey cikgu. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih cikgu.